Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin khas edisi tengah hari 19 November 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak MTEK bersama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU teruja dan berbangga apabila Bandaraya Kuching telah diterima sebagai ahli UNESCO Creative Cities Network UCCN dalam bidang gastronomi. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, permohonan Bandaraya Kuching kepada UNESCO adalah hasil kerjasama kementerian dan majlis bandaraya yang disokong beberapa pihak berkepentingan di Sarawak. We are very lucky with this kind of recognition. We will be able to probably every year we will be having all this festival. Make sure the food festival, the one that MBKS is having every year, we can have this to be part of the promotion. Beliau berkata demikian dalam sidang media bagi mengumumkan perkara berkenaan di bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim turut mengucapkan tahniah kepada MBKS dan DBKU di atas pencapaian cemerlang Bandaraya Kuching yang tersenarai sebagai ahli UNESCO UCCN. Katanya objektif utama UCCN ialah memupuk inovasi dan kreativiti sebagai pemacu ke arah pembangunan bandar yang mampan seperti yang diperkenalkan UNESCO pada tahun 2004. Dalam pada itu, MTEK menerusi kenyataan medianya mengumumkan Bandaraya Kuching telah menerima surat rasmi daripada UNESCO pada 16 November lepas. Dalam program berasingan, beliau memberitahu kerajaan negeri menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan ISDA memperuntukkan dana sebanyak 5.4 juta ringgit bagi bantuan industri pemulihan kelapa di bawah dana fasilitasi pertanian AFF. Menurutnya, peruntukan itu disalurkan kepada 299 peserta untuk 3 kawasan tumpuan iaitu Kampung Rebak 1.3 juta ringgit, Kampung Sampun Tebun 1.5 juta ringgit dan juga Kampung Serpan Laut 2.6 juta ringgit. Dalam program Jabatan Pertanian dan dengan PPK ataupun Persatuan Peladang Kawasan untuk mengangkatkan warga-warga tani ini dengan memberi mereka makluman-makluman tertentu tentang apakah program-program kerajaan dan selain daripada itu berkenaan dengan teknologi-teknologi baru dalam pertanian. Harapan saya mereka yang terlibat sebagai peserta dapat maklumat yang baik dan dari situ dapat mengangkatkan dan meningkatkan lagi kerjaya mereka dan datangkan hasil yang baik. Itulah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program di Dewan Masyarakat Kampung Sri Tajo pada Khamis. Program tersebut melibatkan 100 peserta warga tani yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Daerah Asajaya dan Peladang Kawasan Semarahan. Sementara itu, beliau yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB berkata, beliau menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon gabungan Parti Sarawak GPS di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Asajaya jika diberi peluang oleh pucuk kepimpinan parti. Katanya sekiranya diberikan peluang oleh pengerusi GPS yang juga Ketua Menteri, beliau akan menggalas tanggungjawab itu dan bersedia berkhidmat bagi penduduk Asajaya. Saya terpulang kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga parti. Tapi kiranya saya diberi peluang untuk bertanding sekali lagi untuk kawasan Asajaya. Saya bersyukur kerana memang sudah saya rasa saya agak rapat dengan kawasan tersebut. Orang-orang di tempat itu, ketua masyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang bila saya melihat saya sih tidak berapa mengenali ketua-ketua masyarakat di kawasan Kuching tempat saya tinggal. Tapi kalau di Asajaya, saya kampung saya kenal. That is the level of keakraban dan kawasan. Tambah beliau, terdapat muka-muka baharu akan ditampilkan setiap kali pilihan raya negeri berlangsung. Berita seterusnya.
Rakyat Sarawak semakin bijak menilai dan memiliki kesedaran politik lebih matang setelah menyaksi sendiri kecelaruan kepimpinan politik, ketidaktentuan pentadbiran pusat dan ekonomi negara ini 2 tahun lepas apabila salah memilih wakil rakyat serta pucuk kepimpinan. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Datuk Abdullah Saidul menegaskan urusan pembangunan dan kebajikan rakyat negeri hanya dapat diurus dengan baik dan berkesan bila keadaan politik tenang, stabil dan kukuh. Katanya pemimpin-pemimpin negeri dapat memberi tumpuan sepenuhnya dengan kerja merangka serta pelaksanaan polisi-polisi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tanpa gangguan oleh isu-isu pertelagahan kepimpinan politik seperti berlaku di Kerajaan Pusat, Melaka dan Perak. Datuk Abdullah berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke Bintangor, Selidap dan Sungai Sian pada Khamis bagi meninjau beberapa tapak projek program transformasi luar bandar RTP yang dicadangkan pelaksanaannya pada tahun hadapan. Beliau juga sempat membuat tinjauan pelaksanaan projek RTP Dun Semop iaitu bina baru jalan dari rumah Michael Rima menuju ke rumah Angi, Nanga Bangkit Meradong yang bernilai RM280,000. Dalam lawatan itu, Datuk Abdullah turut menyampaikan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM142,500 dengan penerima seperti yang tertera. Peruntukan dana itu adalah susulan permohonan mereka bagi tujuan pelaksanaan beberapa projek kecil di kampung atau rumah panjang masing-masing seperti membaiki jalan, dewan dan masjid. Manakala permohonan dana dari persatuan dan kelab adalah untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti sosial yang telah dirancang. Laporan berikutnya. Bekas Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama, berkongsi maklumat dan membuat teguran sepanjang perkhidmatan beliau sebagai wakil rakyat di Dun Balingan. Beliau memberitahu Dun Balingan adalah antara kawasan dun yang terbesar di Sarawak, maka banyak cabaran yang dihadapi bagi memastikan agenda pembangunan dan infrastruktur dilaksanakan, terutamanya di kawasan terpencil. Usaha dalam memperlengkapkan kemudahan asas ini adalah usaha yang berterusan oleh kerajaan GPS. Saya berharap sepanjang perkhidmatan saya sebagai adun, sekiranya ada kekurangan, terlepas pandang, terkasar bahasa, harap dimaafkan. Selain itu, beliau menyeru bagi kestabilan politik dan pembangunan yang berterusan serta berharap rakyat terus berpegang teguh kepada kerajaan GPS. Manakala di Dun Serembu, seramai 57 murid tahun 1 dari 14 sekolah rendah dan 32 pelajar sekolah menengah di kawasan berkenaan menerima baucer bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak 2021. Penyerahan baucer diadakan di Serembu Eco Park dan disampaikan oleh mantan Adun Serembu Miro Simuh. Berucap dalam majlis penyerahan baucer berkenaan, Miro berharap agar Sarawak akan mendapat autonomi dalam pendidikannya sendiri supaya semua ahli profesional dan akademik yang ada di negeri ini dalam melahirkan generasi yang lebih berilmu. Tambah beliau, pendidikan di negara ini seharusnya diletakkan sebagai satu pertubuhan bebas tanpa campur tangan ahli politik dan diuruskan oleh pihak profesional kerana secara peribadi beliau kurang bersetuju dengan polisi pendidikan melibatkan ahli politik. Education should be satu, for me lah, walaupun saya daripada bidang politik. Education should be one and independent body, cannot be touched by politicians. That is my belief, even though I'm a politician. It must be managed, a body that must be managed by the professionals, not by the politicians. Bagi saya melihat itu kepentingan pendidikan. So, kita tidak mau polisi baru 1 tahun 2 tahun tukar menteri, tukar polisi, ya, tukar lagi menteri, tukar lagi polisi, kalah lagi ini, tukar lagi menteri baru, tukar juga polisi. Sementara itu, beliau yang menjadikan pendidikan sebagai manifesto untuk memajukan kawasan Dun Serembu turut memaklumkan bahawa projek bina semula Sekolah Kebangsaan SK Serembu telah diluluskan dan kini sedang dalam peringkat penentuan tender selepas peringkat reka bentuk.
Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 311 kes positif baharu COVID-19 pada Khamis melibatkan 29 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 248,544 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan medianya memaklumkan sebanyak 301 kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 10 dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBNS turut melaporkan terdapat 9 kes kematian baharu dicatatkan dari 12 sehingga 17 November 2021. Sementara itu, kluster Pinang Jawa Kuching dan kluster Giam Kuching telah diisytiharkan tamat apabila tiada penambahan kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Beralih ke perkembangan dari Dewan Rakyat. Pandangan dan cadangan ahli-ahli parlimen dapat membantu memperkukuhkan lagi dasar dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk dilaksanakan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi memberitahu usaha memastikan setiap inisiatif dan program malah peruntukan yang telah digariskan dalam bajet 2022 kali ini dilaksanakan dengan penuh ikhlas, dedikasi serta berlandaskan semangat keluarga Malaysia. Mengulas perkara berbangkit oleh ahli Parlimen Port Dickson mengenai menjaga kepentingan hak cipta negara dan dilindungi dalam rundingan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, beliau berkata perlindungan harta intelek berpiawaian tinggi dapat meningkatkan keyakinan para pelabur untuk melabur dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang akan menggalakkan lebih banyak penghasilan reka cipta dan inovasi tempatan. Katanya KPDN HEP melalui agensinya Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang bertanggungjawab mentadbir dan mengurus perlindungan harta intelek di Malaysia telah mengambil langkah untuk mengemasakini perundangan harta intelek sedia ada bagi memenuhi komitmen Malaysia dalam perjanjian-perjanjian antarabangsa yang Malaysia menjadi ahlinya. Sementara itu, mengulas cadangan oleh ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu mengenai mewujudkan sistem 2 peringkat harga untuk barangan minyak masak, Datuk Seri Alexander berkata, pelaksanaan sistem tersebut mempunyai potensi untuk mengurangkan perbelanjaan subsidi kerajaan. Bagi mengulas cadangan untuk mengawal dan memantau harga input pertanian dari ahli Parlimen Pontian pula, Datuk Seri Alexander memaklumkan satu libat urus bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia dan Wakil Persatuan Industri Pertanian bagi menangani isu kenaikan harga baja dan racun telah diadakan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.